السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Malam ni kita sambung kitab Syarah Riyadhus Salihin, kitab kitab Bahjatul Nazirin, syarah kepada Riyadhus Salihin, dan masih lagi dalam bab fadl ju'i wa khushunatul 'aish wa tarki syahawat. Masih lagi dalam bab kelebihan berlapar dan kesempitan kehidupan, maksudnya hidup dalam keadaan kesempitan dan meninggalkan segala tuntutan syahwat. Hadis yang ke-514, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yabitu al-layali al-mutatabi'ata tawiyan wa ahluhu la yajiduna shay'an 'asha'an wa kana aktharu khubzihim khubz asy-sya'ir. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam pada beberapa malam, maknanya pada beberapa malam yang berturut-turut, maksudnya beberapa malam berturut-turut Nabi SAW tidur dalam keadaan tawiyan. Tawiyan ni ikat perut, kita kata bahasa kita ikat perut, maksudnya dalam keadaan lapar, tidur dalam keadaan lapar. Dan keluarganya tidak mendapati sesuatu untuk makan malam, tak ada makan malam. Ni ya, jadi bermalam dalam keadaan lapar ini manusia terbaik, kan? Manusia yang menjadi ketua segala manusia. Assalamualaikum. Itu cara kehidupan dia, kan? Yang kita kata kalau atas muka bumi dia ni maknanya raja lah, kan? Pemerintah lah, kan? Gitu. Dan adalah kebanyakan makanan mereka ataupun roti mereka dibuat daripada tepung ataupun daripada bijirin barley, syair, kan? Maksudnya dia hisar barley tu, dia buat tepung buat roti lah. Itu kebanyakan makanan mereka roti yang dibuat daripada syair. Okay, kalau qamah gandum, kan, tepung gandum ni sedap sikit lah kot. Kalau tepung barley ni mungkin kurang sikit kot, kan? Dibuat roti. Jadi riwayat Imam Tirmizi, dan dia kata hadis ni hasan sahih. Baik, pengajaran yang dapat diambil pada hadis ni, pertamanya menjelaskan tentang zuhud Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi terlalu bersedikit daripada keduniaan, dan Nabi bersabar di atas segala kesempitan keduniaan tadi. Itu sabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Tak ada keinginan bagi dia lah, kan? Kita ada keinginan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak teringin. Sebab apa? Sebab Nabi dah nampak benda yang lebih cantik, perkara yang tidak ada bandingannya. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara bi qalbi bashar, kan? Maknanya mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tak pernah terlintas di hati anak Adam tentang keindahan dan kenikmatan syurga yang Allah Ta'ala sediakan. Maknanya tak ada bandingan. Cuma sebab tu kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, tak ada dalam syurga ni, kan, sesuatu yang di dunia ini melainkan hanya sifat. Maksudnya apa? Maksudnya bila sebut kepada kita tentang contohnya daging burung, kan? Kerana surah Al-Waqi'ah disebut tentang daging burung. Walahmi tayrin mimma yashtahun, sebut tentang daging burung. Jadi kita kalau
Daging burung ni kan kita ialah tahu nak makan macam mana. Kadang-kadang kalau nak gigit daging dia tulang kalau tambah daging burung puyuh kan, gigit kena tulang. Jadi daging burung apa yang kita nak makan yang sedap di dunia ni kan? Di sana sebut daging burung, sebut buah-buahan, anggur kan, wa'inabang wa qadba, inab, anggur. Disebut anggur. Tidak ada di dalam syurga ini apa yang disebut di dunia ini melainkan hanya sifat saja, nama saja. Bukan nama saja, sifat dia maknanya lain. Maksudnya bukan sifat, nama. Hanya sebut nama saja, sifat tak sama. Kalau anggur, tentulah fizikal dia tak sama dengan anggur yang kita makan di dunia. Kalau anggur dunia ni kita makan tepi-tepi jalan kita beli tu, tu berapa lama dah dia petik pada pokok dia. Duk je spray apa kita tengok kat pasar malam tu, dia spray ayam apa dia spray. Buah mata kucing apa semua tu kan, nak tengok kan, bolongan tu kan. Kita nak beli pun takut. Beli hari ni besok dah tengok dah kulit dah berkulat kan. Mana depa duk simpan dekat depa ni tak tahulah macam mana kan, berapa lama petik dah pokok tu. Kita makan. Tu lah ikan lagi yang kita duk makan ni kan. Tengok segar ya, balik-balik rumah tengok Allah. Mana dia berubat apa benda kita tak tahu. Jadi macam tu di dunia ni. Ikan hak 3-4 bulan baru sampai kat kita. Kalau ikan besar-besar tu kan, nak rasa sedap macam mana? Nak makan sedap kena naik bot pergi ke laut sendiri, masak atas kapal. Itu contoh dah. Baik. Jadi Nabi SAW dia tak teringin dah. Tak berkenan, tak minat dah apa yang ada di dunia ni. Kan orang duk berebut berlumba ni kan. Tapi tak teringin dah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dah nampak dah segala keindahan tadi. Dia tunggu masa nak pindah ya. Kan? Tunggu masa Tuhan panggil pindah ya. Cumanya kita ni tak nampak. Kita hanya dengar. Tapi kita tak nampak. Sebab tu dia kata laisa al-khabar kal mu'ayyinah. Cerita tu bukan seperti kita tengok. Orang yang tengok tak sama dengan orang yang cerita. Orang yang dengar cerita, orang yang tengok yang cerita tak sama dengan orang yang dengar cerita. Dia kata dia pergi ke mana? Ke London ke, pergi ke Kashmir, ke mana tempat musim bunga dan sebagainya. Dia balik cerita kat kita. Kita tak bayang macam mana. Melainkan dia tunjuk video kat kita kan. Oh macam tu, nampak macam seronok. Dia kata memang nampak seronok, tapi duduk sana seronok lagi dia kata. Macam tu. Ini di dunia. Tapi kita ni duk dengar Nabi cerita tentang syurga begini-begini, tentang kenikmatan syurga, tentang azab neraka begini-begini kan. Cerita pasal api neraka, kita tu bayang api je lah. Dia sebut kata api, bayang api. Oh api. Ya kan? Macam tu. Baik. Itu pengajaran daripada hadis lah. Kemudian yang keduanya pengajaran daripada hadis, fadilatu li azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka tadi menanggung susah dan kepayahan bersama dengan Nabi SAW, dan mereka sedikit pun tidak pernah merungut dalam keadaan kehidupan mereka tadi. Kenapa? Dia tahu bahawa mereka tidak akan jadi isteri Nabi dunia dan akhirat, dan akhirat itu lebih utama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untuk engkau daripada yang pertama, iaitu di dunia ini. Jadi mereka telah menghayati agama dengan sepenuhnya. Para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hidup susah bersama dengan Nabi, tak pernah merungut. Kan? Dan Allah Taala pun suruh Nabi kata dekat para isteri dia, kalau kamu semua nak kesenangan, mari sini, umatti'kunna. Aku akan bagi kesenangan kepada kamu, wa usarrihkunna sarahan jamila. Aku akan lepaskan kamu semua dalam keadaan cara elok. Kalau kamu nak kesenangan, mari. Aku nak bagi kesenangan, kekayaan kepada kamu semua, mari sini. Dan aku akan talakkan kamu, akan ceraikan kamu semua dengan cara yang elok. Kan? In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Kalau kamu nak kehidupan dunia dan perhiasan dunia, mari sini. Fata'alaina. Mari sini. Kan? Tadi. Tapi dia pilih akhirat. Dia pilih kehidupan yang abadi. Kan? Kehidupan yang tak ada kesudahan dah. Dunia ni kita semua kita tahu kan. Kita semakin hari semakin nak meninggalkan. Semakin hari semakin nak meninggalkan.
Tidakkah kita melihat bahawa sebulan lepas kita masih gagah perkasa, hari ni kita dah merangkak naik tangga dan sebagian kita tak larat jalan dah. Tanda-tanda pun duk mari dah. Dulu mata ni tak kenal cermin mata, kan? Lah ni duk cari cermin mata, hak mana hak murah, hak mana hak murah. Yang penting aku nak cermin nak bingkai aku tak kisah. Kan? Lah ni duk cari hak tu. Cermin mata tak ada cermin, tak boleh tengok apa ni. Tengok buku ni tak nampak apa langsung, tak boleh baca apa. Nampak sebab tulisan duk layak, tulisan duk dalam ayak kan, nampak? Tak boleh baca. Buah menatang ni baru boleh baca. Orang kata menatang ni cermin mata, kan? Baik begitu. Nampak pun terang. Kita nak cerita kata kita ni kok bukan kuat, bukan kuat sihat. Ada doktor boleh buat uji mata elok balik, ada. Tak tahu kok kena korek uji mata, tukar uji mata orang lain kot. Bubuh biji mata burung lang lah, burung apa? Burung terbang atas kan, dia mata dia as-saqar tu. Burung apa dia panggil ya? Burung lang kan. Duduk terbang, dia tengok mata dia tajam. Dia boleh nampak benda berjalan bawah dan serkup tu, tangkap. Itu dia. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang khushunatul aish allati kanu yahyawnaha, kesempitan hidup dalam keadaan kesusahan, keperitan. Ni para sahabat di awal Islam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keperitan ni. Dan nak cerita kata hadis, nak cerita tentang begitulah dia keadaan Nabi dan para sahabat. Bukan Nabi saja, para sahabat pun macam tu juga. Radhiyallahu anhum. Kenapa? Kata Syekh Salim di sini hafizahullah, karena mereka itu hidup lam ya'ishu liya'kulu wa liyatamatta'u. Mereka bukan hidup untuk makan dan untuk berseronok. Para sahabat Nabi hidup mereka bukan untuk makan minum dan untuk berseronok. Kama tatamatta'ul an'am, sebagaimana haiwan ternakan itu makan dan seronok. Kan haiwan ni ternakan dia kira jaga nak cari makan. Itu ialah haiwan ni kan. Begitu. Sebab tu Allah buat perumpamaan orang kafir ni macam tu. Ya. Macam haiwan. Kan? Haiwan bangun nak cari makan. Depa pun bangun nak cari makan juga. Makan. Lepas tu mana nak cari pasangan. Depa pun macam tu. Jadi tak ulaika kal an'am. Allah kata depa ni macam haiwan ternakan. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada haiwan ternakan. Haiwan ternakan ni bertasbih juga, berzikir juga, mengingati Allah Ta'ala. Tapi orang kafir ni apa dia buat? Tu dia, tak ada. Jadi begitulah dia para sahabat radhiyallahu anhum hidup bukan untuk makan dan untuk bersenang-senang. Bahkan mereka hidup du'atan lil Islam, sebagai pendakwah, sebagai penyeru kepada agama Islam, wa humatan lit tauhid, dan sebagai pelindung, penjaga bagi tauhid, daripada kesyirikan, jauh daripada kesyirikan. Wa ru'atan lis sunnah, dan menjaga bagi sunnah Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala angkat darjat mereka sehingga mereka disebut sampai ke akhir zaman. Disebut nama para sahabat sampai akhir zaman, sampai hari ni 1400 tahun lebih dah. Kan? Disebut tentang para sahabat dan diceritakan kepada kita dengan biodata yang sahih. Kan? Tentang data-data kehidupan mereka ni diceritakan kepada kita dengan riwayat yang sahih. Sahabat ni macam ni sifat dia, macam ni sifat dia, nama dia begini-begini. Kan? Berbanding dengan cerita-cerita hikayat Melayu kita kan. Macam cerita hantuah tak tahu berapa puluh besi. Cerita hantuah kan, ada yang kata hilang di Sungai Duyung lah, ada yang kata pergi duduk di mana tak tahu lah, pergi belah Batam, tak tahu belah Indonesia sana. Macam-macam versi kan. Jadi maknanya tak dinafikan cerita tu wujud lah. Tapi tu orang kata juga, hang tuah jadi hang to'ah. Mai pada Cina mana kan. Jadi kita pun tak tahu. Kan tak ada kita panggil sumber yang akurat lah. Kan? Yang kalau orang boleh kritik lah sumber-sumber tadi. Tapi kalau tentang para sahabat radhiyallahu anhum dengan periwayatan yang banyak tadi, kan? Ulama kita tadi jaga tentang rijal tadi. Kan? Ada sana ada kitab Tahzibul Kamal umpamanya, cerita tentang nama-nama rijal, para perawi
kan? Di sana ada kitab Bidayatun Nihayah, cerita daripada permulaan sampai akhir tadi disebut cerita semua kan. Ya, begitu keunikan agama Islam. Mana ada agama atas dunia yang macam tu? Tak ada kan? Mana ada? Kita ada sumber-sumber yang valid, yang akurat tadi. Maknanya orang tak boleh petikai sumber. Siap ada manuskrip lagi. Siap lagi ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang depa tulis di atas batu. Depa ukir tulis ayat Quran di atas batu. Itu cerita dia. 1400 tahun lebih kan cerita dia. Dan tentang Islam ni, cerita yang sahih bukan takat 1400 tahun yang lebih. Sejak daripada Nabi Adam AS tu sampai hari kiamat, cerita dia dah. Manusia dah lupa dah cerita-cerita, ya kan? Tertimbus dah cerita-cerita tadi. Datang Al-Quran, turun Al-Quran, Quran korek balik cerita kisah Nabi Adam, dua putera Nabi Adam AS, cerita kisah kaum Nabi Nuh, Quran korek balik. Ya? Cerita Fir'aun, cerita Namrud, kan? Macam-macam cerita dalam Quran disebut. Dunia dah lupa, manusia dah lupa. Tak ceritakan. Mungkin cerita-cerita tu mungkin ada sikit-sikit betul, tapi yang lainnya banyak tak betul. Tapi Al-Quran memang cerita detail kisah Nabi Yusuf AS daripada kecil tadi sampai dia mati. Cerita dalam surah Ghafir sebut tentang kematian Nabi Yusuf AS. Hatta idza halaka qultum la yab'atsallahu ahada. Apabila dia dah mati, kan? Jadi Quran ni macam tu. Baik. Ini para sahabat radhiyallahu anhum, mereka disebut sepanjang zaman. Kan? Kemudian tetapi musuh-musuh mereka ada disebut tak? Disebut sebagai contoh kebinasaannya, contoh kehinaannya, macam Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab, kan? Dan lain-lain disebut sebagai contoh untuk kehinaan saja dan kekalahan. Kan? Adapun tentang sahabat disebut untuk kemegahan, kehebatan, ketinggian. Begitu. Jadi kita berdoa Allah supaya Allah Ta'ala himpunkan kita bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum dalam syurga Al-Firdaus bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ke-515, وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخير رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Daripada Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, dia kata, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila Nabi solat dengan para sahabat, solat jemaah, solat fardu dengan para sahabat, tengah solat ni ada beberapa orang rebah jatuh. Tengah solat jatuh. Pasal apa jatuh? Minal khasasah, kerana lapar yang amat sangat. Subhanallah. Tengah solat boleh rebah. Mana berapa hari tak makan. Habis ikhtiar tu. Lah kali ambil batu tak di perut, ikat. Supaya apa? Supaya tulang belakang ni boleh betul lah. Boleh berdiri, tegak. Jatuh. Rebah. Assalamualaikum. Ya? Kenapa? Kerana lapar tadi. Maksud lapar bukan lapar sikit ni. Al-ju' as-syadid. Lapar sungguh-sungguh ni. Mungkin 3 hari tak makan pun. Kita kalau takat sehari tak makan boleh tahan lagi. Mau masuk esok ada kuah lemah. Ada kuah lemah. Mai lusa. Masa tu tengok orang pun macam nak tokak Nampak telinga dia terapa dengan kepak ayam bakar. Kan? Sedap telinga. Nampak telinga orang pun nampak kepak ayam kot. Nak kunyah kalau boleh kan. Tu pantang silat sikit lah. Kan? Kira nak terkam orang. Lapar ni juga main-main bang. Dia boleh mendatangkan amarah. Lapar ni boleh mendatangkan marah yang teramat. Kan? Syekh Anggu. Anda pernah dengar kita cerita kat mana dulu kan? Di belakang kau. Betul sungguh. Dia pernah alami benda tu. Kan?
Lapang semua ni. Kira meja ni kalau boleh kita nak karate, kalau boleh, kalau lambat sangat order sampai. Sebab tu masa time lapang sangat jangan pergi kedai Melayu. Kedai Melayu ni saya kira order mau 15-16 minit tak sampai lagi. Kedai mamak cepat. Ni bukan nak promote kedai mamak dah lah, tapi kita dulu duduk pergi dah, tapi lama lah tapi kedai mamak kan. Kira nak karate ke meja lapang sangat lah. Tengok apa nama hak duduk apa waiter tu duduk bawa tu kan, kira dia berjalan tu pun kira nak terkah mai cepat sikit. Tu dia. Lepas kenyang tu kira habis lah, gelap mata kan. Tadi mata cukup cerah, semut duduk berjalan atas meja pun nampak kan. Time lapang tu nampak geram semut ni gitu. Tapi kita tak sampai lah tahap tu. Tapi saya ada jumpa juga seorang kawan, dia kata aku bisa 3 hari tak makan. Pasal apa? Pasal baru mari Kuala Lumpur dulu tahun 80-an baru dapat kerja kilang. Bawa duit tak cukup, main kerja dulu lah. 3 hari tak makan, pensan. Kan? Pergi jalan kereta api, dia kata aku pensan. Tak mana tu lah kata. Dia duduk ada belah ni kawan-kawan, duduk ada ni. Belah Sarjana belah tu lah, dia duduk situ. Belah desa Kot belah no. Tu. Cerita dah. 3 hari lah. Memang kita ni kalau lapang memang kita nak marah dia tahu, memang cepat marah. Betul. Jadi kita mungkin tak ada pengalaman juga antara kita kan, yang 3 hari tak makan ni. Masuk hari ketiga tu, hari kerja tak minum air paip lah. Buka paip minum. Kan? Hari ketiga pingsan. Lepas tu sebuah beza dah. Kita jumpa dia. Dia kata apa ni? Dia kata aku lapang, tak makan. Korang tu belanja makan. Dia tahu tak pinjam duit. Tak minta pinjam. Dia segan. Baru mari kerja. Macam tu. Dahsyat. Ni. Rupanya itulah cerita dia. Para sahabat Nabi ada di antara ahli sufah ni. Dia ni bukan ada kerabat ahli sufah ni. Depa ni sebatang kara. Tak ada keluarga. Mari daripada mana-mana tu masuk Islam, tak ada tempat duduk. Duduk di masjid. Kan beranda masjid tu kan? Masjid Nabi SAW tu. Duduk situ. Mari seorang-seorang duduk kumpul situ lah. Ada makan pakat kongsi. Depa ni bukan jenis duduk saja buat-buat ni. Depa ni siang pergi cari kayu api. Depa pergi cari kayu api, depa balik, depa jual kayu api, lepas tu dapat beli makanan pakat-pakat makan. Beli makanan. Malam depa ni ahli ibadah. Dan depa ni qurra. Mana orang penghafal Al-Quran. Sebab apa? Sebab depa tak ada kerja lain. Kerja depa duduk di masjid, ngaji je lah. Belajar lah. Tengok Nabi SAW keluar, Nabi cerita ni, kemana Nabi pergi ikut ambil ilmu. Ahli sufah. Di antara mereka Abu Hurairah lah. Radhiyallahu anhu. Ini cerita dia. Jadi, bila mereka ni kebah tengah semayang, jatuh. Pensan. Jatuh tu golek tu. Sehinggalah Al-A'rab, berkatalah oleh Al-A'rab. Al-A'rab ni Arab Badui. Arab Badui ni, Arab yang datang dari pendalaman, memang jenis, kita panggil apa? Jenis hati kering ni. Jenis tak arti cakap, orang tak apa, jenis macam tak beradab lah. Dia jenis macam tu cakap kasar. Arab yang hidup dengan kekasaran. Begitu. Cakap pun jenis tak berlapik lah. Cakap tak ada lapik dah. Kan? Begitu. Jadi, mereka pun puak-puak Arab Badui ni tengok sahabat-sahabat yang duduk jatuh terguling kan. Tengah-tengah semayang dia kata, puak-puak ni gila lah. Tengah semayang boleh jatuh. Guling. Kan? Sampai mereka kata macam tu. Sebab mereka tak tahu pasal apa. Biasanya orang gila panggil macam tu lah kan. Saya duduk saya jatuh, guling dan sebagainya. Macam panggil orang gila lah. Tapi mereka bukan gila. Lapar. فَإِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ SAW إِنْصَرَفَ إِلَيْهِمْ. Apabila Rasulullah SAW selesai solat, Rasulullah pun pergi kepada mereka hak rebah-rebah tadi, hak jatuh tadi. Maka Nabi kata kat mereka, bagi semangat, "Lau ta'lamuna ma lakum", kalau kamu semua ni tahu apa yang Allah Ta'ala sediakan untuk kamu di akhirat nanti, indallahi Ta'ala, la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajatan, nescaya kamu akan suka jadi lagi susah. Allah. Kalau kamu semua tahu tentang kenikmatan, kelebihan
kurniaan Allah Ta'ala untuk kamu semua di dalam syurga nanti di sisi Allah Ta'ala, nescaya kamu akan menghendaki untuk jadi lebih susah dan jadi lebih teruk dan jadi lebih lapar. Kalau kamu tahu, Nabi kata. Sahabat tak tahu, bila Nabi beritahu pun baru mereka tahu. Macam itulah. Ya? Radiyallahu anhum. Mereka dah tak ada lah. Nanti beda. Dah 1000 tahun lebih dah. Mana ada sahabat lagi duduk dalam muka bumi. Kalau orang mengaku tak sahabat tu, orang tu kita kena tarik telinga dia seorang sekali. Nah. Okey, orang yang kata adalah apa nama? Orang yang kata boleh jumpa Nabi Yaqadhah ni ada satu tarikat. Satu tarikat ni depa ni ada zikir-zikir yang depa buat, depa kata kita boleh jumpa Nabi Yaqadhah. Kan? Kita kata hang lama dah satu tarikat, ikat 20 tahun dah. Berapa lama hang zikir? Lama dah. Boleh jumpa Nabi Yaqadhah ke tak? Tak lagi. Bila ni jumpa? InsyaAllah akan jumpa. Memang insyaAllah akan jumpa, tapi di akhirat lah, dunia hanya duk harap lah. Nak jumpa Nabi Yaqadhah macam mana? Puak-puak ni kan, pening kepala. Jadi kalau mereka mendakwa tok guru mereka boleh jumpa Nabi Yaqadhah, mana tok guru mereka bukan tabi'in, bukan tabi'in, bukan orang zaman kita. Bahkan tok guru mereka ni sahabat Nabi lah. Sebab apa? Sahabat Nabi orang yang jumpa Nabi, yang beriman dengan Nabi SAW. Jadi tok guru hang sahabat Nabi lah no. Jadi hang ni tabi'in lah. Aku ni tabi'in lah. Pasal aku jumpa dengan hang. Hang tabi'in. Tok guru hang sahabat. Oh, seronok agak aku boleh jadi tabi'in no. Buat-buat ni kita kena kata gitu kat mereka. Bengong bagau ni. Ya. Itu. Ada satu tarikat. Ya. Bukan satulah, ada tarikat yang mendakwa boleh jumpa Nabi Yaqadhah secara jaga. Gitu. Dia kata, takkan mustahil. Dia kata, mana Tuhan boleh buat semua benda? Mana mustahil? Dia buat, memang tak mustahil. Tapi memang tak boleh lah sebab Nabi SAW dah wafat. Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran, Nabi dah wafat. Nak jumpa Yaqadhah macam mana lagi? Dia tak mustahil. Ada pun ulang tu, tak mustahil. Harus. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Jadi tu dah tu. Terus sembang, buang masanya. Baik. Ini cerita dia. Pengajaran pada hadis ini, yang bagi 'alal mar'i 'indal 'adami. Kita ni sepatutnya kita ni bila dalam ketiadaan, dalam kesusahan. Kita ni bukan selalu duduk di atas, bukan selalu senang, bukan selalu lapang, bukan tak. Kan? Maknanya kadang-kadang tu ada lah dia mari dalam keadaan ketiadaan. Allah Ta'ala bagi kita rasa benda macam tu. Pasal apa? Yalah, nak tengok iman kita macam mana. Kalau senang selalu, tak susah langsung. Kan? Jadi maknanya macam mana kita nak tengok keimanan kita? Jadi Allah nak zahirkan keimanan kita macam mana? Adakah kita jenis orang yang berkeluh kesah? Kan? Akan jadi macam serabut dan sebagainya. Hilang ketenangan apabila Allah uji kita dengan kesempitan dan kesusahan. Jadi gitu. Maknanya dalam keadaan ketiadaan ataupun dalam keadaan kesempitan ini wajib sepatutnya kita melihat kepada apa yang Allah telah sediakan untuk kita akan daripada ganjaran akhirat. Sebab tu kita baca fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Surah Sajdah kita dah baca tu kan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Siapa pun tak tahu apa yang Tuhan sediakan untuk dia di akhirat nanti. Min qurrati a'yun, daripada penyejuk mata. Penyejuk mata daripada apa yang mata kita tengok semua seronok. Semua mendatangkan gembira. Membangkitkan rasa orang tak apa? Bahagia. Kan? Siapa pun tak tahu. Allah kata fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Gitu. Tapi Nabi SAW dah nampaklah benda tu. Sebab Nabi tu Nabi kan. Dia dengan darjat dia yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Tapi kita ni, kalau Allah Ta'ala bagi mimpi ya, boleh tengok satu barang saja dalam syurga, di mana kita? Saya ingat kita jaga-jaga tu terus nak minta mati lah. Kan? Tu pun tak berani lah sebab kita bukan tahu tempat kita situ. Kita bukan tahu tempat kita tak mana. Maka kita kalau boleh dapat tengok macam tu, kita akan
mempergiatkan lagi lah ibadat kita, amal soleh kita, keikhlasan kita, apa semua tadi kan. Kalau Tuhan tunjukkan kita. Tapi Allah tak tunjukkan kita pasal apa? Pasal nak tengok iman kita. Benda tu ujian untuk kita. Allah hanya bagi tahu supaya kita tahu dan kita faham. Tapi kita tak boleh nak membayangkan. Tak boleh. Boleh tak bayang arak syurga macam mana? Tak boleh. Hurul Ain. Boleh bayang tak? Tak boleh. Tak boleh bayang. Sampai Nabi kita tulang dalam boleh nampak apa yang dalam isi dalam tulang. Boleh nampak. Ini macam gambar hantu. Kita gambar hantu, kita ambil kamera tu tau. Kan kita ambil gambar tu dulu lah. Dulu kan ada gambar negatif, tapi kan negatif. Orang Kedah panggil gambar hantu. kan kita ambil gambar kan dia ada macam tu, kita pergi cuci kan. Jadi keluar gambar tu. Dia takkan macam tu kot. Kalau lagu tu ke takkan lawa kot. Siapa nak macam tu? Tak boleh bayang. Tapi cuma kita kena tahu dan kita faham. Maksudnya faham kata cantik, faham kata lawa. Lawa macam mana? Lawa macam Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah tengok lah? Tak pernah tengok. Kan? Lawa macam siapa? Di kampung Payajaran ni siapa yang paling handsome? Dah. Paling handsome tu dia. Mawi. Kan? Dia dulu mungkin handsome. Lah ni kuat sikit kot. Kan? Dulu handsome. Itu cerita dah. Baik. Kemudian jadi bila kita ingat macam tu, kata Syekh Salim Sani Hafizahullah, kita ingat tentang apa yang Tuhan janjikan untuk kita kebahagiaan akhirat, maka dia akan menghilangkan rasa keluh kesah kita, menghilangkan rasa kekecewaan kita. Ada banyak benda yang kita nak, betul tak? Ada banyak benda yang kita nak tapi tak tercapai. Dan ada benda yang kita boleh dapat dan banyak benda kita tak boleh dapat. Okay. Hajat kita ni macam-macam daripada dulu kan. Daripada zaman muda mungkin kita ada hajat gini hajat kita. Sampai hari ni kita tak dapat hajat kita. Wah. Gitu. Jadi supaya kita jangan kecewa apa yang kita tak dapat daripada kehidupan dunia ini. Gitu. Kemudian hadis juga menjelaskan tentang kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang mereka alami dalam kehidupan daripada kesempitan hidup dan hidup penuh dengan kesabaran dan kezuhudan, dan mereka tidak pernah mengadu tentang susah. Tidak pernah mengadu susah. Nak buat macam mana kan? Hidup ni kan sekarang ni susahlah sikit. Musim PKP ni kerja tak kena buang kerja. Kan? Anak pun terpaksa berhenti sekolah sebab tak mampu nak beli baju sekolah, sebab ini sebab tu, cerita kat orang kan. Para sahabat radhiyallahu anhum tak pernah cerita. Lapar pun tak nak bagi tahu saya lapar. Tak nak bagi tahu. Sebab tu yang pensan-pensan tu pasal apa? Pasal tak mau minta. Tak mau tanya kat orang, padahal boleh je tanya. Kan? Pokok-pokok kurma mungkin sebelah-sebelah tu banyak buah kurma, takkan tak boleh petik jamaah. Minta sikit. Minta sikit buah kurma, aku tak makan 2 hari dah ni. Nah. Kita hari ni bukan tegak tu. Kan? Siap pergi jadi scammer lagi nak makan duit orang. Kan scammer banyak kan? Pagi tadi pun ada juga dia telefon. Scammer. Kan? Telekom apa benda kan? Saya kata hang ni scammer sudah, aku tak nak layan. Pum, saya tutup. Tidak, dulu kita duk main juga dengan dia, duk main jugalah. Kan? Duk main jugalah dengan dia. Tapi tak nak main lah ni. Hang ni scammer kan? Kata orang apa? Pergi buat kerja lain tu. Kan? Mana buat kerja banyak ni. Tu. Kan? Buat macam tu lah. Nak makan duit orang. Macam-macam cara. Tak tahulah mereka tu lapang ke tak, kita tak tahulah kan. Tapi kalau saya ingat, mereka ni bukan jenis orang lapang nasi ni. Tapi dia jenis perangai dia macam tu. Kan? Kalau yang lapang nasi, kita boleh tanya, orang lapang nasi ke? Kan? Kemudian, bawah tu cerita tentang hukum qiyas, kita tak habis sebut lah. Okay. Kemudian hadis juga menjelaskan tentang orang yang menghukum ikut zahir. Okay. Mereka itu tidak bersalah lah. Macam apa nama pok-pok Arab Badui tadi. Dia pun tengok zahir macam tu, dia pun kata dia pun ni gila ke? Bukan dia pun kutu. Kan?
Kalau depa buat tak betul, Nabi dah tegur depa dah. Kan la yajuz ta'khir bayan an waqtil hajah, tak boleh nak melewatkan penjelasan pada waktu tu. Kalau depa tu salah, kata depa tu, depa cakap tu salah, Nabi dah tegur depa. Oi, pasal apa hang cakap gitu? Tak boleh cakap gitu. Nasihat Nabi akan tegur depa. Tapi Nabi tak kata apa kat depa. Sebab apa? Sebab depa hukum ikut zahir. Sebab zahirnya orang gila ni macam tu perangai. Dan mereka ingat mereka jatuh-jatuh ni orang gila. Tengah sembahyang boleh khabar. Kan? Gila apa ni? Gila sawan ke apa? Tu tak. Kemudian hadis juga menjelaskan tentang kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghiburkan hati para sahabat dan para pengikutnya, kan? Supaya mereka mendengar tadi ketika mereka mendengar perkataan-perkataan yang menyakiti hati lah, kan? Nabi SAW cuba nak sejukkan hati para sahabat yang tadi, yang jatuh, yang besar tadi, kan? Bila dengar perkataan-perkataan yang menyakiti hati, kan? Nabi cuba pujuk mereka lah, tatib dia panggil, kan? Itu cara Nabi SAW. Nantilah. Kemudian hadis yang ke-516 an Abi Karimah Al-Miqdam bin Ma'di Karibah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma mala'a adamiyyun wi'a'an sharran min batnin bihasbi ibni adam akalatin yaqimna sulbahu fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasihi. Daripada Abi Karimah radhiyallahu anhu bin Ma'di Karibah radhiyallahu anhu, dia kata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah anak Adam ni memenuhi bekas, kan? Bekas yang dia penuhi lebih teruk daripada perut. Satu bekas yang dia penuhkan tu lebih buruk daripada perut. Penuhkan perut kita. Memadailah bagi anak Adam itu beberapa suapan yang boleh menegakkan tulang belakangnya. Kan, sulbahu, tulang belakang lah. Belakangnya supaya boleh berdiri, maksudnya begitu. Fa in kana la mahalah, kalau terpaksa juga makan, kata Nabi SAW, fa thuluthun li ta'amih, sepertiga untuk makanan dia. Wa thuluthun li syarabih, dan sepertiga untuk minumannya. Wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiga untuk nafas, untuk udara dia. Hadis riwayat Tirmizi dan dia kata hadis ni hasan. Hadis ni hasan dia kata. Baik, pengajaran daripada hadis. Hadis ini merupakan aslun jami'un, maknanya merupakan dasar ataupun pokok ataupun akar bagi ilmu perubatan. Hadis ni dasar bagi ilmu perubatan. Dia panggil li usul tib kulliha, bagi segala ilmu, segala cabang ilmu perubatan, hadis ni. Kan? Ubat sakit ni, ubat sakit tu, sakit apa sakit nah, punca di sini. Punca makan. Kemudian kata Syekh Salim rahimahullah hafizahullah, faqad qala ibn Masawih at-tabib, kata Yuhana bin Masawih, dia ni orang Masihiyah, bukan Muslim, hidup zaman Abbasiyah. Dia mati pada tahun 243 Hijriyah, sama dengan 857 Masihi lah, tahun 800 Masihi. Jadi dia kata, tabib ni, dia tabib, kan? Dan ahli farmasi lah, ahli pakar ubat-ubatan ni. Dia kata, dia bukan Muslim ni. Lau ista'mala an-nasu hadhihi al-kalimati, kalau manusia semua guna perkataan-perkataan ni, kan? Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Dia kata, la salimu minal amradi wal asqam, nescaya mereka selamat daripada segala penyakit. Jaga ni, dia kata. Wala ta'attalat al-maristanat wa dakakin as-saidaliyah, nescaya hospital-hospital dan farmasi-farmasi tutup. Dia kata, ni pakar perubatan. Kurun yang keberapa? Kurun yang ketiga Hijriyah. 243 dia mati. Mana kurun yang ketiga lah. Dan dia hidup di kurun yang kedua dan ketiga. Dia ni orang Masihi ni, Kristian. Tengok. Wa qala tabibul Arab, kata pula tabib bangsa Arab pula, Al-Harith bin Kaldah.
Al-Harith bin Kaldah kata apa? Al-mi'datu baitud da'i. Perut rumah penyakit. Dia kata perut rumah penyakit. Wal hamiyatu ra'sud dawa, penjagaan kepala segala ubat. Apa dia panggil apa? Punca segala ubat ataupun ubat segala ubat. Ubat segala ubat, jaga yang. Jaga sihat. Kita tahu benda ni kan, tapi nak buat tu letih nak buat kan, sebab duduk mari depan kita tu kan, kita tengok oh, sedap-sedap belakang. Tambah bulan puasa kan, tengok bulan puasa ni tu dia kalau pergi pasar tu dia beli tu, tangan ada dua, kalau tangan ada tiga mesti sangkut lagi tangan yang ketiga. Segala ayak dia beli, hijau, merah, putih, biru, ayak semua dia beli kan. Baik, sikit ni last ha? Dia anjurkan kita ni sedikit lah daripada makan, memadailah dengan sebahagian makanan, ya kan? Gitu. Jadi banyak makan, faham? Kita semua tahu banyak makan dia bawa jadi malas, boleh jadi merosakkan kesihatan, boleh apa nama menyebabkan kita ni mengantuk yang amat, nak tidur, ya kan? Mengantuk kan? Gitu. Adapun sedikit makan tadi, dia apa nama tujibu riqatil qalb, dia akan membawa kita kepada hati jadi lembut. Dia pasti akan menjadikan hati kita jadi lembut, dan kita ni cepat faham. Wa quwwatil faham, bila kita belajar kita mudah faham kan, dan jiwa kita jadi lembut juga. Dia juga melembutkan jiwa dan menjadikan hawa nafsu kita ni jadi lemah, dan kemarahan kita pun jadi lemah. Dia kata wallahu taala a'lam. Habis kat situ. InsyaAllah dia akan datang hadis yang ke-517. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.